أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية من السنة ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا نعرف بأوامرك ونحن الملائكة المقربين مخلصين من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب اشرح لنا سرنا ولسانا قال الشيخ أصدقت لا نفعنا بما تداوينا سكن dan tiada farak pada ini antara sembahyang yang sudah luput dan sembahyang yang tunai. Dengan makna bahawasanya apabila teringat ia akan sembahyang yang faitah umpamanya, maka ia tayamum baginya dan tiada sembahyangkan dia hingga masuk waktu tunai, maka harus baginya sembahyang akan dia dengan dia, dan pada ketika itu dilaghazkan. Dan tiada perbeza pada ini ini syarat. Pada ini syarat syarat bahawa tayamum apabila masuk oleh waktu. Pada ini syarat syarat tayamum apabila masuk waktu. Dan tiada farak pada ini antara sembahyang yang sudah luput dan sembahyang yang tunai. Maknanya kalau sembahyang yang tunai, maka wajib tayamum di dalam waktu, dan sembahyang yang luput pun begitulah juganya. Tapi sembahyang yang luput tu masuk waktu dianya apabila kita teringat. Kalau waktu tunai itu masuk waktu dia sebenarnya. Tapi kalau sembahyang yang luput, yang ada ketinggalan, maka masuk waktu dianya ialah waktu dia teringat kepada sembahyang yang dia luput. Tiada farak antara sembahyang yang sudah luput, sembahyang yang ketinggalan, dan sembahyang yang tunai. Dengan makna bahawasanya apabila teringat ia seorang akan sembahyang yang faitah, sembahyang yang terluput. Faitah itu makna yang terluput.
apabila teringat kata dia tu ada tinggal sewaktu sembahyang. Teringat ni masalah lah. Boleh jadi dia tinggal tu bukan kerana terlupa, boleh jadi dengan sebab dia tidur masalah. Apabila dia tidur tu dia sedar, dia pun nak solat lah. Atau dia sengaja tinggal pun sama juga. Apabila teringat ia akan sembahyang yang luput, umpama sembahyang yang luput, maka tayamum ia seorang baginya untuknya, untuk sembahyang yang faitah yang luput. Dan tiada sembahyangkan dia akan sembahyang yang faitah engkau masuk waktu tunai. Sehingga masuk waktu tunai. Waktu sembahyang tunai. Maka harus baginya disembahyangkan dia dengan tayamum. Maka harus baginya bagi seorang disembahyangkan dia kan yang tunai dengan tayamum, yang mana asal tayamum tu untuk sembahyang faitah. Jadi contohnya kita katalah masalah terlupa tu, dia terlupa nak solat maghrib. Dia sekarang tu jam dah pukul 10 malam. Insya dia pun tak semayang lagi. Insya pun dia tak semayang lagi. Maghrib dia terlupa. Insya dia tak semayang lagi. Maka apabila sampai jam pukul 10 malam masalah, dia pun teringat. Kata dia ni belum solat maghrib lagi, terlupa. Apabila dia teringat tu, maka dia nak sembayanglah maghrib tu, nak qada dah. Dia pun nak qada solat maghrib. Maka dia pun tayamum kerana nak qada solat maghrib tu. Dia pun nak qada solat maghrib. Dia tayamum untuk nak qada solat maghrib. Selepas pada dia tayamum tu, tujuan asal dia tayamum kali pertama tu untuk nak qadakan maghrib. Tiba-tibanya tak jadi sembahyang maghrib, dia ubah jadi solat isyak dengan tayamum yang asalnya untuk maghrib. Maka itu sah. Begitu juga contohnya dia terlupa nak solat subuh masalah. Dia terlupa nak solat subuh. Maka dia teringat tu pukul 12 lah. Dekat-dekat dengan zuhur dah. Dia teringat kata dia tu ada tinggal subuh. Artinya dia tidur. Tidur tu sepenjak malam tu lagi tak sedar-sedarnya dekat dengan subuh. Dekat dengan zuhur. Jadi ada ketinggalan subuh. Maka selepas pada tu dia pun tayamum untuk nak salat, nak qada subuh lah. Dia tayamum untuk nak qadakan subuh. Tiba-tiba selepas pada tayamum itu tak jadi nak salat, nak qada subuh. Tiba-tibanya masuk waktu zuhur. Apabila masuk waktu zuhur, maka dia salatkan akan zuhur dengan tayamum yang mana dia tayamum asal tujuan untuk qada subuh. Maka boleh. Walaupun kalau kita kira tu maknanya tayamum tu belum pada masuk waktu kan. Tayamum semayang zuhur tu belum pada masuk zuhur lah. Tapi dengan sebab dia tayamum bukan untuk zuhur, dia tayamum untuk subuh. Yang tak boleh tu maknanya tak boleh mesti kena i'adah tu mana tayamum untuk zuhur tetapi belum pada masuk waktu zuhur. Tayamum untuk solat zuhur tetapi belum pada masuk waktu zuhur. Itulah kena i'adah. Adapun sini tayamum untuk subuh tetapi digunung pada sembahyang zuhur. Itu tak mengapa. Itu dah mana katanya dengan makna
bahwasanya apabila teringat ia seorang akan sembahyang faitah subuh masalan, sembahyang yang luput, maka ia tayamum. Nah, apabila dia nak qada subuhkan tadi tu, dia pun tayamum baginya ni untuk sembahyang yang faitah untuk subuh. Dan tiada sembahyangkan dia kan faitah, tapi tak jadi nak salat subuh. Hingga masuk tak jadi nak salat tu selepas pada ia tayamum tu, kita katanya dekat-dekat dengan waktu zuhur. Tayamum dia tu cadangnya untuk nak qada subuh. Selepas pada dia salat tu tiba-tibanya tetamu datang. Tetamu datang, tak sempat dia nak qada subuh. Tiba-tibanya hingga masuk waktu tunai, waktu zuhur masalah. Masuk waktu tunai, masuk waktu subuh. Waktu zuhur. Maka harus baginya, bagi seorang tu sembahyangkan dia kan yang tunai. Dia dah sembahyang zuhur dengan tayamum, yang mana tayamum tu asal untuk qada subuh. Harus tu sebab bukan dia tayamum untuk zuhur belum pada zuhur. Bahkan dia tayamum untuk subuh, untuk qada subuh walaupun belum zuhur. Tapi bukan untuk zuhur, untuk subuh. Dan ketika ini, ketika harus baginya sembahyangkan dia dengan dia tu. Ketika itu, ketika harus baginya disembahyangkan dia dengan dia, dilaghazkan, dibuat teka-teki. Maka dikatakan, macam mana kita nak buat teka-teki masalah di sini? Bagi kami ulama fiqh, sah padanya, yakni masalah yang sah padanya. Bagi kami ni ada bagi kami satu masalah yang sah padanya pada masalah. Kena tafsir gitu. Sah, yakni bagi kami satu masalah yang sah padanya pada masalah tu sembahyang dengan tayamum yang tiada diistibahah dengan dia, serta bahwasanya pula didahulu daripada masuk waktunya. Maka tilik olehmu, yakni pada jawabnya. Maka tilik olehmu, yakni pada jawabnya. Jawab teka-teki tadilah. Jadi dia katanya ada satu asalnya tak boleh nak tayamum untuk sembahyang fardu malaikat masuk waktunya. Tidak sah sembahyang malaikat, tidak sah tayamum dan malaikat masuk waktu. Tapi di sini dia katanya ada satu masalah. Sah pada masalah ini sah sembahyang dengan tayamum. Tapi tayamum tu yang tiada, tengok sah sembahyang zuhur dalam misal kita lah. Sah sembahyang zuhur dengan tayamum yang tiada diistibahahkan, tiada diharuskan dengan tayamum, serta bahawasanya tayamum pula dulu daripada masuk waktunya. Tengok sembahyang zuhur tadi tu sah, padahal kita tayamum tu bukan untuk zuhur. Kita tayamum bukan nak istibahahkan sembahyang zuhur, bahkan kita tayamum untuk nak bolehkan qada subuh. Lagi pulanya tayamum yang kita sembahyang zuhur tadi itu belum pada masuk waktu. Rupa tadinya. Maka tilik olehmu, yakni pada jawabnya. Jawab tadilah, masalah rupa begitu tadilah, kita apabila kita teringat katanya subuh tadi kita ada tinggal subuh. Kemudian kita pun tayamum untuk nak sembahyang subuh lah. Jadi tayamum kita tu nak istibahahkan, nak mengharuskan solat qada subuh lah. Tetapi selepas pada tayamum,
tak sempat nak sembahyang subuh, tiba-tibanya tak sempat nak qada subuh, tiba-tibanya masuk waktu zuhur. Maka kita gunakan tayamum itu pada sembahyang zuhur. Maka zuhur tu sah. Inilah masalah dia. Tapi apabila nak qada subuh tu mesti tayamum sekali lagi pula. Sebab tayamum tu digunakan untuk satu fardu saja. Dan apabila tayamum bagi sembahyang jamak pada waktu yang pertama, maka dan tiada disembahyangkan dia hingga masuk waktunya yang asli, iaitu asar. Maka tiada harus baginya bahawa ia sembahyangkan dengan tayamum itu akan asar. Kerana batal jamaknya dan tayamumnya pula. Masalah jamak takdim. Masalah kita nak jamak takdim, maknanya sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Ataunya sembahyang isyak di dalam waktu maghrib. Itu kan jamak takdim. Sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Sembahyang isyak di dalam waktu maghrib. Kemudian masalah jamak takdim ni kita sembahyang asar di dalam zuhur. Kita sembahyang isyak di dalam waktu maghrib. Gitu kan? Tapi nak tanyanya, solat asar dalam waktu zuhur dah masuk ke waktu asar? Gitu dulu. Solat zuhur tak apalah waktu zuhur. Sebab kita jamak takdim kan. Diri zuhur tu ampunya waktu, jadi asar tu penupan. Jadi nak tanyanya, bolehkah kita sembahyang belum pada waktu? Belum pada masuk waktu. Pulaknya kalau takhir, kalau jamak takhir, kalau jamak takhir, maknanya kita solat zuhur dalam asar, kita solat maghrib dalam isyak. Tak jadi qadha ke zuhur? Tak jadi qadha ke zuhur itu. Dan maghrib itu kita salat di dalam waktu isyak, tak jadi qadha ke maghrib itu. Macam mana? Kalau jamak takhir, nak tanya zuhur dan maghrib tak jadi qadha ke? Kalau jamak takdim, sembahyang asar dalam waktu zuhur, sembahyang isyak dalam waktu maghrib, tak jadi sembahyang belum pada masuk waktu ke?
Kalau sembahyang belum pada masuk waktu, tidak sah. Kalau sembahyang belum pada masuk waktu, tidak sah. Tapi sah ke tidak? Kita jamak takdim, sah ke tidak? Sah. Tapi macam mana sah? Sembahyang belum pada masuk waktu? Uh, inilah yang sebut di dalam bab salat, bab waktu salat tu ialah panggil waktu darurah. Panggil waktu darurah. Dia panggil waktu darurah ialah waktu asar disemayang di dalam waktu zuhur, tu waktu isya, di apa dia? Ialah waktu maghrib sebab kita semayang isya dalam waktu maghrib. Jadi maknanya waktu zuhur tu waktu asar lah. Waktu isya tu waktu maghrib lah. Nisbah bagi orang yang jamak takdim. Faham kita? Jadi maknanya waktu zuhur tu ialah waktu asar. Waktu isya tu ialah waktu maghrib. Nisbah bagi orang yang sembahyang jamak takdim. Gitu. Kalau jamak takhir, waktu asar itulah waktu zuhur. Sebab tu tak jadi qadha. Sebab tu tak jadi qadha. Waktu asar tu ialah waktu zuhur. Waktu isya itulah waktu maghrib. Kalau kita jamak takhir, sebab tu tak jadi qadha zuhur dan maghrib tu. Kalau jamak takdim, apa dia? Kalau jamak takdim, waktu zuhur tu ialah waktu asar. Waktu maghrib tu ialah waktu isya. Sebab tu sah sembahyang. Itu dia panggil, kalau jamak takdim maknanya tarik naik. Tarik naik. Kalau jamak takhir, turunkan. Jadi kalau jamak takdim, waktu asar naik duduk dalam zuhur. Waktu isya naik duduk dalam waktu maghrib. Kalau jamak takhir, turunkan waktu zuhur ke dalam pada waktu asar. Turunkan waktu maghrib kepada waktu isya. Itu dia panggil waktu darurah. Waktu darurah ialah waktu bagi orang jamak. Waktu bagi orang sembahyang jamak, sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Jadi waktu yang kita sembahyang jamak tu bukan tuan ampunnya waktu tu, kita panggil waktu darurah. Tu kalau tengok dalam bab waktu solat tu dia katanya waktu darurah. Ialah waktu bagi mereka yang jamakkan sembahyang. Sama ada takhir ataunya takdim. Maka masalahnya jamak takdim. Masalah jamak takdim, maka sembahyang asar atau sembahyang isyak. Masalah kita tayamum ni, masalah kita sembahyang jamak dengan secara tayamum, maka jangan terlupa bahawasanya satu tayamum boleh digunakan untuk satu fardu saja. Satu tayamum boleh digunakan untuk satu fardu saja. Maknanya kalau sembahyang jamak tu kena dua kali direct lah. Sudah zuhur tayamum asar pula. Sudah tayamum sembahyang zuhur. Sudah tayamum sembahyang asar. Jadi dua kali tayamum. Kalau jamak takdim tu maknanya kita tayamum kali pertama untuk zuhur. Tayamum yang kedua untuk sembahyang asar. Maka tak boleh kita gunakan dengan satu tayamum sebab satu tayamum tu boleh digunakan untuk satu fardu saja. Itu sebagaimana kita maklum. Lagi pulanya masalahnya apabila kita tayamum
Kita tayamum untuk sembahyang asar. Penupan kan? Asal jamak takdim tu penupan. Maka mestilah untuk nak sah sembahyang tu tak payah diulangi. Mestikan tayamum untuk asar dan sembahyang asar tu belum pada masuk waktu asar. Syaratnya begitu. Syaratnya diselesaikan daripada tayamum untuk asar dan diselesaikan sembahyang asar sendiri belum pada masuk waktu asar. Maknanya mesti dibuatkan, mesti jatuh berlaku, seperti mesti dilakukan tayamum untuk asar dan sembahyang asar tu belum pada masuk waktu asar. Kalau tidak, tidak sah. Kalau tidak, tidak sah, mesti kena sembahyang balik. Lagi pulanya tak boleh kita nak tayamum belum pada sembahyang asar. Untuk tayamum untuk sembahyang asar tu mesti kena selepas sembahyang zuhur. Jadi maknanya kita ingat balik bahwasanya tayamum itu tak boleh guna, satu tayamum tak boleh guna untuk dua fardu. Lepas tu pulaknya masalah jamak takhir, jamak takdim. Jamak takdim, syarat bagi nak sah jamak takdim tu, setengah daripada syarat nak sah jamak takdim tu ialah mendahulukan mempunyai waktu. Setengah daripada syarat nak sah jamak takdim tu mesti mendahulukan sembahyang mempunyai waktu. Maknanya kalau siang mesti zuhur dulu, kalau malam tu mesti maghrib dulu. Kalau jamak takdim asar dengan zuhur, mesti sembahyangkan zuhur dulu belum pada waktu, belum pada solat asar. Apa tu kalau malam tu maknanya mesti solat maghrib lebih dulu, belum pada kita nak takdimkan isyak. Jadi maknanya jamak takdim, nah kita bagi faham jamak takdim. Jamak takdim, takdim tu mana mendahulukan. Jamak takdim, takdim tu mana mendahulukan. Jamak takhir maknanya membelakangkan. Kalau begitu, apa makna jamak takdim? Takdim makna mendahulu, mendahulukan siapa? Zuhur tak dulu. Dulukan asar pada waktunya. Maknanya begitu. Jadi maknanya syarat dianya mesti kena solat zuhur. Jadi selama mana tak solat zuhur, tak boleh sembahyang asar. Kalau kita nak jamak takdim. Jadi maknanya selepas belum pertama kali kita kena tayamum untuk zuhur dulu. Selepas pada sembahyang zuhur itulah kita tayamum untuk waktu asar pula. Jadi tak boleh tayamum belum pada zuhur. Tayamum untuk sembahyang asar tu tak boleh buat belum pada zuhur. Maknanya kita nak tayamum 2 kali tak boleh lah. Tayamum 2 kali untuk zuhur dan asar itu tak boleh. Maknanya kena tayamum kali pertama untuk zuhur, tayamum yang kedua untuk asar. Lagi pulanya syaratnya tayamum itu dan sembahyang asar itu belum pada masuk waktu asar. Itu untuk nak sahkan. Tengok. Dia katanya dan apabila tayamum apabila tayamum bagi sembahyang jamak, yakni jamak takdim. Bagi sembahyang jamak, yakni jamak takdim. Begitu ya. Bagi sembahyang jamak, yakni jamak takdim. Tu tak kalau tak tulis pun tak apa, dah faham. Pada waktu yang pertama, waktu yang pertama kalau siang zuhur, kalau malam tu maghrib. Waktu yang pertama ni waktu zuhur. Kalau siang. Waktu yang pertama yakni waktu maghrib atau waktu zuhur. Padahal tiada disembahyangkan dia padahal tiada disembahyangkan dia
kan sembahyang jamak. Yani sembahyang asar lah. Sembahyang yang kedua ialah sembahyang asar. Padahal apa dia? Dan tiada sembahyangkan dia. Dan tiada disembahyangkan dia kan sembahyang yang kedua. Tanda begitu ya. Dan tiada disembahyangkan dia kan sembahyang yang kedua ialah asar. Hingga masuk waktunya waktu sembahyang yang kedua. Hingga masuk waktunya waktu sembahyang yang kedua. Waktunya tu yang asli. Waktu yang asal. Asal kalau kita tak jamak. Asal kalau kita tak jamak tu, asal tu lepas pada zuhur belum pada maghrib tu lah. Antara zuhur dan maghrib tu lah. Iaitu yang asal tu, iaitu waktunya yang asli, asar. Yani waktu asar. Maknanya waktu antara lepas zuhur belum maghrib. Begitulah. Lepas pada habis waktu zuhur belum pada masuk maghrib tu lah. Tengok. Maka tiada harus baginya, maka tiada harus baginya bahawa sembahyangkan, bahawa ia seorang tu sembahyangkan dengan tayamum itu akan asar kerana batal jamuknya dan tayamumnya. Batal oleh jamuk, batal oleh tayamumnya pula. Jadi begini. Kita katanya ni pun kita jamak takdim lah ni. Kita katanya ada lebih kurangnya setengah jam lagi nak masuk asar. Ada lebih kurangnya setengah jam lagi kita nak ada setengah jam lagi nak masuk asar. Maka di situlah kita semayang jamak takdim. Kita pun tayamum untuk semayang zuhur. Tayamum kali pertama untuk semayang zuhur. Kita pun semayang zuhur. Kita semayang zuhur tu ikutlah nak jamak, nak itmam ke, nak qasar ke, itu terpulanglah. Maka selepas pada kita semayang zuhur, maka dah masuk untuk takdimkan asar kan. Selepas pada kita beri salam zuhur tu, maka kita tayamum pula untuk nak solat asar. Maka selepas pada tayamum untuk nak solat asar tu, selepas pada tayamum tak jadi nak solat asar. Sibuk dengan tu, sibuk dengan ni, tiba-tibanya masuk waktu asar. Apabila masuk waktu asar, kita pun nak solat asar lah. Maka apabila masuk waktu asar, nak tanya, dah jadi takdim lagi ke tidak? Tak jadi takdim dah lah. Sebab nak takdim asar ni, mesti sembahyang asar di dalam waktu zuhur. Itu jadi takdim. Kalau kata saya nak takdim, tapi sembahyang asar dalam waktu asar, apa dia takdim gitu? Tak ada takdim lah. Tak ada takdim lah begitu. Jadi maknanya sebab tengok dia katanya sekali lagi kerana batal jamuknya, jamuk dia tu batal. Nak jamuk takdim ni asar kena sembahyang dalam waktu zuhur. Itu jadi jamuk takdim. Kalau asar jamuk takdim tapi asar sembahyang dalam waktu asar, orang tak panggil jamuk takdim gitu. Lagi pulanya batal juga dan tayamumnya batal juga, dan tayamumnya pula, yani batal pula tayamumnya. Sebab tayamum dia tadi apa dia? Tayamum untuk nak tayamum akan dia tayamum untuk sembahyang asar yang takdim. Lepas tu kita maklum jamak takdim ni waktu asar, waktu zuhur. Kan? Apabila dia tak solat asar dalam waktu zuhur, nanti nak solat asar dalam waktu asar, maknanya tayamum tadi tu tak boleh nak gunalah. Tayamum yang dia tayamum belum waktu asar tak boleh jadi masuk dalam kata dia tayamum belum pada masuk waktu, tayamum untuk asar padahal belum pada masuk waktu asar. Tak boleh.
Tapi kalau dia sembahyang asar belum pada masuk waktu asar, maknanya dia sembahyang jamak takdim, sembahyang waktu asar, waktu zuhur. Gitu. Itulah maksud katanya. Kita ulang sekali lagi. Dia katanya, dan apabila tayamum bagi jamak takdim, kita kata dia tayamum untuk nak jamak takdimkan asar di dalam waktu zuhur. Dia pun tayamum. Selepas pada dia sembahyang zuhur, dia pun tayamum untuk nak sembahyang takdim asar. Dan tiada disembahyangkan dia. Tak jadi. Lepas pada tayamum untuk nak takdimkan asar, dia tak jadi solat. Orang telefon buat apa, nak solat, orang telefon. Nak solat, orang telefon. Nak solat, orang panggil pula. Tak jadi nak solat. Hingga masuk waktunya, waktu sembahyang yang kedua tu, yang asli, iaitu waktu asar. Maka apabila begitu, tak boleh kita nak, maka tiada harus baginya, bagi seorang sembahyangkan asar, sembahyang yang kedua itu dengan tayamum tadi. Sebab tayamum tu tayamum untuk takdimkan asar dalam waktu zuhur. Sebab apa? Sebab dah batal jamu. Memanglah nak jadi jamu dia kena apa dia? Sembahyang asar dalam waktu zuhur lah, sebab jamu takdim. Kalau nanti masuk waktu asar tu, ia tak jadi takdim lah. Sebab kalau kita sembahyang dengan tayamum, jamak takdim mesti diselesaikan. Akan tayamum dan asar itu belum pada masuk waktu asar. Jadi mana mesti kita selesaikan zuhur, mesti kita selesaikan tayamum untuk asar dan diri sembahyang asar di dalam waktu zuhur belum pada masuk waktu asar. Sebab syaratnya naknya begitu. Kita jaga sikit pada tu, kerana batal jamaknya dan tayamumnya pula, kita jaga katanya kerana tak dapat tidak bahawa diselesaikan sembahyang asar dan tayamumnya belum pada habis waktu zuhur, belum pada masuk waktu asar. Itu syaratnya nak begitu. Jadi tak dapat tidak bahawa diselesaikan daripada tayamum untuk asar, dan diri sembahyang asar itu belum pada habis waktu zuhur, belum pada masuk waktu asar. Syaratnya nak begitu. Habis itu, tapi kalau yang tadi, yang katanya subuh tadi tu, yang masalah pertama tadi tu macam mana? Kita tayamum untuk nak qada subuh. Selepas pada tayamum tak jadi nak solat subuh sehingga masuk zuhur, kita sembahyang dengan tayamum, kita sembahyangkan zuhur dengan tayamum untuk subuh. Boleh kan tadi? Apa perbezaan? Apa perbezaan di antara dua masalah kita? Dan difarakkan, dibedakan antaranya antara tayamum bagi sembahyang jamak takdim. Antara tayamum bagi sembahyang jamak takdim. Antara tayamum bagi jamak takdim, dan antara jikalau tayamum bagi sembahyang yang faitah, yang luput, yang dulu masalah. Dah. Sembahyang yang faitah seperti yang kita buat misal subuh tadi. Tayamum dulu daripada masuk waktu yang hadirnya. Tengok, kita tayamum untuk subuh belum pada masuk waktu zuhur kan. Tapi apabila kita tayamum, dia guna untuk solat zuhur. Maka yang ni boleh, yang ni tak boleh. Maka bahawasanya diharuskan dengan dia seperti barang yang telah, maka diharuskan sembahyang yang hadir, seperti sembahyang zuhur dengan tayamum. Seperti barang yang telah ketahui dahulu hampir, seperti kita maklum daripada yang dulu.
hampir tak berapa jauh masalah tu yang tadi lah. Hampir tu maknanya sebut masalah yang katanya faedah tadi tu tak jauh sangat. Sebut sani saja. Kerana bahawasanya pada ini didahulu, kerana bahawasa pada ini, jadi pada ini masalah masalah tayamum bagi sembahyang faedah. Kerana bahawasa pada ini, pada tayamum bagi sembahyang yang faedah, dia harus barang yang diniatkan dia. Diharuskan barang yang diniatkan dia kan barang, maka diharuskan akan yang lain gantinya, ganti yang faedah. Jadi maknanya ya, yang pertama kita tayamum untuk nak haruskan qada subuh kan. Maka dengan sebab kita niat nak mengharuskan subuh, maka diharuskan yang lain ialah zuhur atas jalan ganti. Atas jalan ganti. Yang pertama jadi asalnya kita tayamum untuk nak qada subuh, tapi tak diguna untuk qada subuh, diguna untuk zuhur atas jalan ganti. Gitu. Dan pada demikian surah masalah tayamum bagi jamak takdim. Dan pada demikian surah didahulu itu dan pada demikian surah dulu itu surah takdim, surah tayamum bagi jamak takdim. Tiada diharus bagi barang yang diniat dengan sifat yang ia niat. Yani jamak. Tiada diharuskan barang yang sembahyang diniatkan dengan sifat yang dia niat. Yani sembahyang jamak. Tengok. Dia masalah asar tadi lepas pada zuhur, lepas pada kita solat zuhur, kita niat, kita tayamum untuk nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Faham kita? Untuk nak sembahyang asar dalam waktu zuhur tetapi tidak jadi sembahyang. Tiba-tiba masuk waktu asar. Nampak tu? Masuk waktu yang asli. Maka apabila masuk waktu asli, tak jadi takdim. Jadi kita jamuk, kita tayamum lepas pada sembahyang zuhur, kita tayamum untuk nak takdimkan asar. Selepas pada tayamum, habis waktu zuhur, masuk waktu asar, maka kita nak sembahyang asar tu bukan takdim asar. Bukan nak takdimkan solat asar dah. Sebab tu sifat kita niat tu nak jamak takdim. Apabila diguna pada sembahyang pada waktu asli tak jadi jamak takdim. Tu satu, sebab tu tidak boleh kena tayamum lain lah. Dan lagi kerana bahawasanya pada sembahyang faedah ditayamum baginya kemudian daripada masuk waktunya yang hakiki. Macam mana? Kita tayamum untuk qada subuh dekat-dekat dengan nak masuk waktu zuhur. Kita katanya kita tayamum untuk nak qada subuh tapi dekat-dekat nak masuk waktu zuhur. Nak tanya, dekat-dekat nak waktu zuhur dah masuk ke tidak qada subuh? Dah masuk ke tidak waktu qada subuh? Dah masuk. Habis waktu subuh ke? Dah masuklah waktu qada subuh. Bukan waktu tunai subuh. Waktu tunai subuh kena naik fajar lah. Ni apabila habis waktu subuh, tak kira lah berapa lama sekalipun, masa bila sekalipun, apabila habis waktu subuh, tengok sekarang ni, dah masuk tu. Kalau siapa yang tak solat subuh pagi tadi lagi, maknanya dah masuk waktu qada subuh kan. Dah masuk. Maka kita tayamum untuk qada subuh pada tayamum dalam waktu dia. Begitu. Itu mana dan lagi kerana bahawasanya seorang pada sembahyang faedah
ditayamum, ini dia tayamum baginya bagi sembahyang faitah, sembahyang luput kemudian daripada masuk waktunya. Waktunya yang hakiki. Tengok je semula subuh yang dia tak salat lagi mula masuk bila? Naik fajar nu lagi. Naik fajar waktu tunai kan. Apabila naik matahari, habis waktu tunai, masuk waktu qadha pula. Jadi waktu semedang dia tu dah masuk. Apa gitu. Tapi yang kita jamak takdim, waktu asli punya, tak masuk lagi. Gitu. Itulah berbezanya. Intaha madabiri. Madabiri ni hasyiah Madabiri bagi syarah Ibn Qasim. Kemudian kita akhir di situ pada katanya, dan jika tayamum orang yang berkandak mutakhir zuhur pada waktu asar, pada waktu zuhur harus yakni sah disembahyangkan. Kita akan ulang, kita akan sambung lagi pada kata, dan jika tayamum orang yang berkandak mutakhir zuhur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. افتح لنا فتوح العارفين اللهم إنا